Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram hantu di taman permainan. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Amin, 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 amin. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Ikutilah kisah seram ini. Dalam tahun 1998, lebih kurang macam tu, aku pernah tinggal di sebuah perumahan di kawasan taman sekitar ibu negara Kuala Lumpur. Aku terpaksa merahsiakan nama dan tempat tersebut demi untuk kebaikan orang-orang yang tinggal di kawasan itu. Pada suatu malam tu, aku bersama dengan 3-4-5 orang rakan-rakanku. Kami singgahlah di sebuah taman permainan pada malam hari untuk kami lepak-lepak biasalah zaman-zaman remaja. Jadi kami pun lepaklah di taman permainan tersebut. Sedang kami duduk bersembang-sembang, tiba-tiba kami nampak, kalau korang tahu macam berbola api, ada orang tertua kata 77. Jadi kami masa tu duduk dekat atas golonso. Golonso ni diperbuat daripada batu. Dulu zaman-zaman dulu banyaklah golonso yang diperbuat daripada batu di taman-taman permainan ni. Mungkin sekarang susah nak jumpa lah. Jadi kami pun duduk di atas tu. Golonso tu baring-baring dekat situ. Golonso tu besar. Kami duduk baring-baring. Tiba-tiba kami nampak berbola api tau. Berbola api. Jadi kawan aku cakap itu 77 ada orang nak sihir orang tu. Zaman-zaman dulu memang popular dengan sihir menyihir ni. Bomoh ni memang terlalu banyak. Jadi bila kami nampak tu, kawan aku tunjuk. Aku cakap jangan tunjuk. Orang tertua kata jangan tunjuk, nanti berbola tu dia akan patah pergi kat kita. Macam tu lah lebih kurang. Jadi member tak jadi nak tunjuk lah. Kami pun stay relax, lepak-lepak lagi. Tengah kami duduk sembang-sembang, lepak-lepak. Masa tu jam lebih kurang dalam pukul 11.30 malam, dekat pukul 12 malam masa tu. Tiba-tiba dekat belakang kami tu ada pokok kelapa. Kelapa yang rendang. Dia kelapa tu rendah je, tapi buah dia banyak, lebat. Jadi tengah kami duduk lepak-lepak, tiba-tiba kami nampak pelepah kelapa tu seakan-akan macam ada sesuatu benda yang sedang menarik-narik pelepah tu. Mula-mula tu kami dengar macam ada benda mendarat tau, macam ada sesuatu benda yang mendarat dekat situ. Nampak hentakan yang masa dia mendarat tu bunyi pap tu kat pokok kelapa tu. Jadi kami terkejut, kami pun pusing tengok. Sebab tu kami nampak yang pelepah kelapa tu seakan-akan seperti ada yang sedang menarik-nariknya. Jadi apabila kami tengok dan perhatikan, kami lihat ada lembaga. Ada lembaga dekat pokok kelapa tu yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Lembaga tu seakan-akan macam nak menyerang kami tau. Jadi kami pun lari. Kebetulan rumah aku memang dekat dengan taman tu.
Kami lari ke arah belakang. Jadi aku membuka pintu belakang tu, dan kami pun masuk dalam rumah aku. Duduk betul-betul pintu belakang tu bilik aku. Jadi masuk terus pergi ke bilik aku. Aku mengunci pintu. Kawan-kawan aku semua dah duduk dalam bilik. Lepas tu dengar dekat atas bumbung tau. Dengar atas bumbung, seperti macam dia injak-injak bumbung tu. Tahu, dinding-dinding rumah semua dia ketuk. Injak-injak. Macam tu. Dia injak-injak macam tu. Jadi kawan-kawan aku cakap, apa tu bah? Aku cakap tu benda tu lah, mungkin benda tu. Jadi kami pun senyap, dan aku suruh kawan-kawan aku baca ayat-ayat Quran. Kebetulan pada masa tu aku memang seorang yang penghafal Al-Quran. Aku pernah sekolah dekat Mahat Tahfiz Mahat Tahfiz Munawarah. Aku sekolah. Jadi aku pun ajarlah kawan-kawan aku membaca ayat-ayat suci Al-Quran Jadi kawan-kawan aku baca, mengaji. Lebih kurang dalam 15 minit macam tu lah, benda tu pun hilang dan tidak lagi dengar hentakan-hentakan yang tadi yang seperti tu. Dan apabila hilang, aku bercakap dengan kawan aku, mungkin benda tu dah tak ada dah. Jom lah kita keluar. Kita keluar dan korang boleh balik lah masing-masing. Jadi kawan-kawan aku pun semua beranikan diri. Dan aku buka lah pintu. Buka pintu belakang dan diorang pun keluar. Dan selepas tu tak ada lagi gangguan yang berlaku dekat rumah aku dan juga dekat taman tu. Pada hari itulah. Jadi ada cerita yang seterusnya pula. Masa tu aku bersama dengan 2 orang kawan aku. Aku daripada Giant. Tapi aku tak boleh tahu kat mana lah. Tapi kawasan Lembah Kelang Aku daripada Giant. Jadi aku pun masa tu berjalan kaki nak pergi nak balik ke rumah aku ni. Jadi bila aku nak balik ke rumah tu, tapi memang malam tu memang aku rancang bukan nak balik ke rumah pun. Aku nak pergi ke taman tu lah. Taman yang pernah aku jumpa hantu dulu kat taman tu. Jadi memang aku nak pergi ke taman tu, aku nak overnight. Dan sambil tu memang nak usah-usah lain lah, nak tengok kalau ada hantu ke apa kat situ. Aku bersama dengan 2 orang kawan aku cukuplah nama dia Z dan juga Mat. Z dan juga Mat Jadi gelongsor yang aku masukkan tadi tu, gelongsor batu tu, dia ada gelong tau, bawah dia ada gelong. Jadi bila malam, kalau hujan ke apa, boleh teduh kat dalam gelong tu. Jadi malam tu aku dah overnight duduk dalam tu lah. Aku pun masuk ke dalam gelong tu. Sedang aku duduk dalam gelong tu, duduk lepak-lepak minum air banyak masa tu mungkin Jadi rasa nak terkencing lah. Macam bila nak buang hajat tu, aku pun pergilah buang. Masa aku tengah buang dengan kawan aku yang 2 orang lagi tu, sama-sama semua 3 orang buang. Jadi masa tengah duduk membuang tu, tiba-tiba nampak macam ada benda hitam tau, seakan-akan macam kepala. Dia jatuh dekat atas sebuah bumbung kereta dan bergolek-golek dekat atas tu. Aku terkejut dan aku pun lari lah dengan 3 orang kawan-kawan aku. Memang real, memang nampak kepala tu jatuh, tergolek, lepas tu dia naik balik semula. Aku sangkakan kucing, tapi bila aku dekat dan aku tengok, memang dia adalah kepala yang rambut panjang. Kepala yang berambut panjang dan sangat menyeramkan. Kami pun lari balik. Aku tak ingat lah lepas tu aku ke mana. Aku dah tak ingat aku dah ke mana lepas tu. Jadi kami berpisah. Aku rasa mungkin aku dah balik ke rumah dan kawan-kawan aku pun balik ke rumah juga. Macam tu lah kisah dia. Aku tak berapa ingat kisah yang ni. Dan ada yang kali ketiga, masa tu aku 3 orang juga, tapi dengan kawan aku yang lain, iaitu Samah dan juga Mizul. Bukan nama sebenar juga. Masa tu stay kat bilik belakang lah. Bilik rumah aku tu ada satu bilik belakang tu, memang khas untuk aku punya bilik. Dia tambah sikit rumah tu, dia tambah. Jadi dia buat bilik belakang tu untuk aku lah. Jadi bila aku duduk kat rumah tu, bilik belakang tu, sebenarnya bilik belakang tu untuk aku, abang aku, adik-adik aku yang lelaki lah. Jadi disebabkan diorang ni tak ada, jadi aku yang tinggal kat bilik tu. Jadi malam tu aku daripada bilik tu lah. Aku daripada bilik.
Jadi aku susah nak tidur malam tu dengan kawan-kawan aku ni. Kawan aku dia menumpang kat bilik aku. Susah nak tidur. Jadi aku cakap dengan dorang, korang pergilah 7E, pergi cek makanan ke, cek air sikit kan. Alang-alang kita tak boleh tidur, kita overnight je lah. Tapi aku tak pergilah kan, aku stay kat bilik. Jadi aku cakap cukup lah korang 2 orang pergi. Tak payahlah aku pergi sekali. Jadi ni yang ini kisah ni member aku cerita Dia kata masa diorang lalu dekat taman tu memang tak ada apa. Tapi memang taman tu memang popular dengan kisah-kisah seram lah. Jadi bila diorang lalu kat taman tu tak ada apa. Bila nak pergi ke 7E tu, dia kena ikut satu lorong tau. Kalau nak ikut jalan besar tu boleh depan rumah orang kan. Jadi diorang nak ikut jalan shortcut. Jadi dia masuk ke satu lorong. Tiba-tiba dia nampak ada satu nenek tua tau. Nenek ni dengan tongkat, dengan rambut beruban dia sebiji macam nenek kebayan. Nenek tu pandang dia dengan mata dia merah tau. Jadi kawan aku ni dia tak apa cakap apa-apa, dia terus lari. Dia lari, dia tinggalkan. Jadi mereka ni berpisah. Seorang balik ke rumah, seorang lagi terus pergi ke 7E. Tapi yang pergi 7E tu memang berani lah. Mizul. Yang sama balik lari. Lari balik ke rumah aku lah. Jadi Mizul teruskan perjalanan, beli apa yang patut. Dan dia tak ikut dah lorong tu, dia ikut jalan lain. Tapi bila nak pergi ke arah rumah aku, akan jumpa dengan lorong tu juga. Tapi masa dia balik tu, dia tak nampak lah nenek tu. Masa tu jam pukul 3 pagi. Kalau lah ada orang tua lah kan, nak keluar makan angin, takkanlah duduk tepi kat lorong tu. Kenapa tak duduk depan rumah je? Kan ada juga garaj, ada juga bumbung. Inilah kejadian-kejadian yang misteri yang pernah berlaku dalam pengalaman yang pernah aku lalui bersama dengan kawan-kawan aku. Dan banyak lagi sebenarnya kisah-kisah yang menyeramkan yang pernah terjadi dekat kawasan tu. Dulu ada satu kisah, ada aku punya kawan aku, dia punya abang dia pernah cerita. Masa tu diorang tengah depan rumah. Tengah stay depan rumah. Tiba-tiba masa diorang tengah stay kat depan rumah, dia dengar bunyi hentakan macam askar berkawat dah. Macam askar berkawat ramai-ramai. Jadi masa diorang tengah duduk, diorang dengar semakin lama semakin dekat bunyi tu. Jadi diorang pun rasa takut jugalah. Takut polis ke. Tapi kalau nak kata askar berkawat, mustahil, pasal bukan kem askar. Kalau nak kata kem berkawat, kalau polis datang berkawat ramai-ramai pun bukan kem polis kan. Lagipun dah tengah malam, mustahil lah kan. Kalau nak kata pun polis kalau nak buat serbuan ramai-ramai pun tak mungkin, pasal ni bukan saraf perangai dadah kan. Tak mungkin lah. Jadi diorang pun nyuruk masuk dalam longkang. Bila masuk dalam longkang, diorang ngintai. Rupa-rupanya apa korang tahu? Apa yang diorang nampak? Sebenarnya diorang nampak hantu Jepun. Tentera Jepun sedang berkawat. Memang kawasan perumahan kami ni, taman kami ni, dahulunya memang tempat askar Jepun berperang. Sejarah-sejarah yang pernah berlaku kat situ. Jadi diorang ni nampak hantu Jepun. Tapi memang menyeramkan lah kan. Yalah, macam mana tak seram? Ni bukan zaman perang Jepun kan. Dah berlalu, dah berakhir lama. Masa tu tahun 1990 lebih lah. Dalam 96, 97 macam tu. Jadi semuanya tinggalkan sejarah kat situ. Jadi ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang. Ada satu kisah lagi. Ini kisah yang terakhir iaitu abang kawan aku juga, dia cerita. Masa tu ada Qiyamulai, tapi bukan bulan puasa Ada Qiyamulai dekat surau yang dekat kawasan taman kami ni, ada satu surau. Jadi malam tu diorang tidurlah, stay dekat surau. Masa diorang nak tidur kat surau tu, adalah satu kawan ni dia pesan. Dia kata kalau nak tidur, jangan tidur dekat tempat orang semayang. Kalau nak tidur, tidur kat belakang tu, tempat orang duduk rehat makan-makan tu. Jangan sekali-kali kamu tidur dekat tempat orang semayang tengah-tengah tu. Kalau nak tidur tepi tu mungkin boleh, tapi tengah-tengah tu jangan. Tapi diorang ni macam tak ambil kisah tak peduli dengan kata-kata tu.
Jadi ada setengah kawan-kawan ini tidur dekat tengah tu. Tapi keesokan hari tu, bila nak kejut bangun untuk solat, diorang ni dah tak ada. Ingat ke diorang pergi keluar pergi makan ke, pergi minum ke, kan? Tapi rupa-rupanya, korang tahu diorang daripada mana? Diorang daripada tepi sungai, bawah jabatan, dengan pakaian diorang basah, berlumpur lagi, berlumut lagi pakaian. Diorang datang ke surau. Kami semua pada ketika tu sangat terkejut. Bukan aku, tapi kami itu maksudnya si pencerita tadi. Sangat terkejut dengan apa yang berlaku. Jadi ini adalah sebuah pesanan kepada anda semua. Kalau anda nak tidur di masjid, jangan tidur di tengah-tengah tempat ruangan orang-orang mendirikan sembahyang. Kerana situ kadang-kadang ada jin Islam yang datang nak menumpang, nak gunakan tempat tu untuk mereka beribadah juga seperti kita. Kita kena tahu, Allah ciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena buat perkongsian di antara kita dengan makhluk-makhluk seperti mereka. Jadi itu sajalah cerita yang dapat aku kongsikan kepada anda. Semoga cerita ini sedikit memberikan rasa anda suka untuk mendengar, dan sedikit untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan supaya tidak terjadi perkara-perkara yang tidak digini setelah anda dapat tahu motif akan cerita ini yang disampaikan oleh aku. Okey, apa pun aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar ataupun terus follow channel aku ni. Jangan lupa subscribe kerana ia semua adalah percuma, supaya aku lebih bersemangat untuk meneruskan aktiviti berkonten kisah-kisah mistik, seram dan juga misteri. Apa-apa pun aku nak mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Bye.